masalah dia bila jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Pengerusi Tetap Wanita UMNO Malaysia. Sihat ke semua? Dah makan ke belum? Okey, itu nak dengar tu. Dah makan. Yang berbahagia Datuk Sharifah Aminah Said Muhammad selaku Pengerusi Tetap Wanita UMNO Malaysia. Yang berbahagia Datuk Dr. Aziza Johor selaku Timbalan Pengerusi Tetap Wanita UMNO Malaysia. Yang berbahagia Datuk Noliza Abdul Rahim, Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia. Yang berhormat Datuk Rosni Soha selaku Setiausaha Wanita UMNO Malaysia. Yang berbahagia Datin Maizatul Akmam Alawi selaku Bendahari Wanita UMNO Malaysia. Yang berbahagia Datuk Rosni Zahari selaku Ketua Penerangan Wanita UMNO Malaysia. Wakil-wakil Majlis Kerja tertinggi UMNO Malaysia yang kita hormati, yang amat berhormat Datuk Wan Rosdi bin Wan Ismail selaku Naib Presiden UMNO Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Samsul Anwar bin Nasarah. Yang berhormat Datuk Seri Haji Ahmad Mazlan. Yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Fuad bin Zakarsi. Barisan Exco Wanita UMNO Malaysia, Barisan Ketua Wanita UMNO Negeri-Negeri, Friends of Barisan Nasional, Friends of dan komponen Barisan Nasional daripada MCA, daripada PBRS, Friends of Barisan Nasional, Friends of UMNO dan rakan-rakan daripada Kerajaan Perpaduan, sidang perwakilan wanita UMNO sekalian. Alhamdulillah, diizinkan Allah, kita dapat bersama-sama berkumpul di Dewan yang indah ini untuk menunaikan tanggungjawab kita selaku ahli UMNO. Saya ingin mengalu-alukan kehadiran para tetamu kita dari Parti Komponen Barisan Nasional dan Friends of Barisan Nasional, Friends of UMNO dan komponen Kerajaan Perpaduan. Sila bagi tepukan kepada mereka. Saya nak minta maaf sebab saya tak dapat menjemput semua nama tetamu jemputan dan pemerhati khas yang sudi meluangkan masa menghadiri perhimpunan ini. Namun, percayalah, ia tidak mengurangkan sedikit pun rasa hormat saya dan persaudaraan kita bersama. Begitu juga dengan wakil-wakil media. Terima kasih semua atas masa untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Kami wanita UMNO amat menghargai. Dan tidak lupa yang teristimewa bagi pihak kepimpinan wanita UMNO Malaysia. Saya ingin mengalu-alukan kehadiran 1,170 perwakilan wanita dari 189 bahagian yang mewakili 22,037 cawangan wanita UMNO di seluruh negara. Sahabat-sahabat yang membawa suara dari sekecil-kecil jawatan di peringkat akar umbi, bermula dari cawangan, bahagian hingga ke negeri seterusnya, kepimpinan pusat dari seluruh pelosok tanah air. Para perwakilan sekalian, Perhimpunan Agung UMNO pada kali ini adalah perhimpunan yang sangat penting. Kerana apa? Kerana perhimpunan ini diadakan di tengah-tengah dua pilihan raya. Kita baru saja selesai menghadapi pilihan raya umum ke-15 pada November yang lalu. Dan tidak lama lagi kita akan berhadapan pula dengan pilihan raya negeri. Perhimpunan kali ini merupakan perhimpunan semak dan imbang prestasi lalu
dan sekaligus persiapan, persediaan kita untuk menghadapi PRN dengan naratif baru, tawaran-tawaran baru dan juga gerak kerja yang baru. Saya ingin mengimbau kembali beberapa bulan yang lalu. Kita mengadakan Perhimpunan Agung 2022 dan pemilihan parti dalam situasi kejutan politik yang luar biasa. Kita berhadapan dengan perubahan suhu dan suasana politik parti dan negara yang berbeza. Kita baru saja tewas dalam pilihan raya dan kita hanya mempunyai 30 kerusi saja. Di dalam keadaan yang sukar itu, Barisan Nasional telah mengambil keputusan untuk bermuafakat dengan pelbagai parti, termasuk seteru tradisi kita bagi membentuk gabungan kerajaan perpaduan seperti mana yang dihasratkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Di awal penubuhan gabungan itu, kita berada di dalam keadaan ketidaktentuan. Kita berdepan dengan pelbagai provokasi, bukan saja dari luaran, tapi daripada kalangan kita sendiri. Seolah-olah parti yang kita sayangi ini berada di ambang perpecahan. Kita digambarkan akan bakal hancur. Banyak suara-suara, banyak kritikan dan banyak perpecahan berlaku sepanjang tempoh ini. Belum habis lagi berduka, sebaik tamat perhimpunan, demi memenuhi kehendak perlembagaan, kita terpaksa menghadapi pula pemilihan. Namun, alhamdulillah, selepas beberapa bulan pada hari ini, kita berhimpun kembali di sini dalam keadaan dan suasana yang jauh berbeza. Kita mampu berada dalam pasukan yang sama demi meneruskan perjuangan parti yang sangat kita sayangi ini, puan-puan. Kita hanya ada satu pasukan, satu matlamat dan satu perjuangan. Kitalah proksi UMNO yang telah diberikan amanah untuk menjaga dan memelihara martabat orang Melayu dan orang Islam. Di kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada semua sahabat-sahabat yang telah dipilih memikul pelbagai tanggungjawab dan amanah dalam pemilihan UMNO 2023 yang lalu. Kepada 64 muka baru Ketua Wanita UMNO bahagian, tahniah diucapkan. Dan kepada hampir 50% muka baru ketua wanita di cawangan-cawangan, saya ingin mengucapkan tahniah dan selamat datang ke keluarga besar wanita UMNO Malaysia. Tidak kira apa jawatan yang telah dimenangi, sama ada jawatan di peringkat pusat, peringkat bahagian maupun peringkat cawangan, kita semua hanya ada satu matlamat dan tujuan, iaitu memulihkan parti yang mulia ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini juga, puan-puan, untuk mengucapkan tahniah kepada semua wanita yang dilantik dan dipilih dalam majlis kerja tertinggi. Tahniah kepada Datuk Seri Azalina Osman Said yang dilantik sebagai Ketua Penerangan UMNO Malaysia, the first lady to be Ketua Penerangan. Datuk Seri Shahaniza Syamsuddin, Datuk Zahidah Zarighan dan Datuk Rosna Abdul Rashid Sherlin yang dipilih sebagai Ahli Majlis Kerja Tertinggi, dan yang berbahagia Tan Sri Syariza Abdul Jalil, Datuk Nurliza Abdul Rahim dan Datuk Siti Aminah Aceh yang bersama dalam barisan Ahli Majlis Kerja Tertinggi. Dalam kita meraihkan semua ini, kita juga menzahirkan rasa simpati kepada yang berbahagia Datuk Seri Najib Razak dan keluarga. Semoga Datuk Seri keluarga sentiasa tabah dan cekal
Perjuangan Datuk Seri sentiasa menjadi inspirasi buat kami semua. Namun, apa yang penting ketika ini kita bersama-sama membantu institusi Presiden menguatkan kembali parti keramat ini. Parti ini telah banyak jasanya. Parti ini telah banyak melakukan kebaikan untuk agama, untuk bangsa dan untuk Ibu Pertiwi. Jadinya, parti ini mesti diperlakukan dengan adil. Sidang perwakilan yang saya kasih sekalian. Setelah 6 bulan kita bersama di dalam kerajaan perpaduan ini, masih ingat lagi saya bagaimana ianya bermula. Ketiga Barisan Nasional membuat keputusan untuk mengadakan kerjasama dengan parti-parti lain bagi membentuk kerajaan perpaduan. Ramai pendukung parti yang terpinga-pinga. Ada yang terkejut, ada yang kecewa, ada juga yang bimbang mengenai masa depan parti ini. Jadi, jika kita ketepikan sejenak sentimen peribadi, hakikatnya penyertaan UMNO sebagai rakan strategik di dalam kerajaan perpaduan ini ada 4 hikmah politik. Pertamanya, kerjasama ini telah membuktikan bahawa UMNO dan Barisan Nasional sebagai sebuah parti yang besar mampu meletakkan kepentingan negara lebih utama dari ego dan maruah. Tidak pernah kita bayangkan, seperti yang SU katakan juga tadi, tak pernah kita bayangkan kita akan menjalinkan kerjasama dengan seteru politik kita. Dalam realiti politik pada hari ini, tidak ada lagi kawan maupun lawan. Yang hanya ada adalah sekutu atau seteru. Kedua, kerjasama ini membuktikan bahawa UMNO merupakan sebuah parti yang matang, dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan keadaan semasa. UMNO bukanlah sebuah parti yang sukar untuk berubah. UMNO juga bukan parti perkauman. Ketiga, setelah 6 bulan berada di dalam kerajaan, UMNO juga memainkan peranan sangat signifikan dalam pembentukan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Perdana Menteri dengan gandingannya timbalan Perdana Menteri, iaitu Presiden parti kita hari ini. Pemimpin-pemimpin UMNO yang diberi amanah sebagai anggota kabinet telah berusaha dengan keras dan ikhlas dalam memperkasakan ekonomi, sosial dan politik rakyat. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Presiden kita umpamanya, banyak pembaharuan dan projek luar bandar telah dirangka dan dilaksanakan bagi meningkatkan kualiti masyarakat luar bandar. Tidak lupa juga saya ingin ucapkan terima kasih dan tahniah kepada Menteri Undang-Undang kita, Datuk Seri Azalina, yang telah berjaya mengenepikan tuntutan berjumlah USD 15 bilion daripada waris Sultan Sulu terhadap Sabah di Mahkamah Rayuan Paris. Juga terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Seri Zamri Kadir selaku Menteri Luar. Kedaulatan negara ini perlu dijaga oleh wanita UMNO dan wanita UMNO mendesak kerajaan supaya mengambil tindakan sekeras-kerasnya kepada dalang di sebalik tuntutan tidak berasas ini. Petualang ini jangan dilepaskan. Keempat, UMNO juga tidak pernah takut untuk berbeza pendapat dalam pentadbiran kerajaan sekarang. UMNO telah menjadi rakan strategik yang baik dalam kerajaan dengan memberi teguran, memberi kritikan yang membina dan berdasarkan pengalaman yang dimiliki, UMNO berjaya memainkan peranan semak dan imbang di dalam kerajaan perpaduan. Ini termasuklah gesaan UMNO
kepada kerajaan dari pelbagai sudut agar kerajaan menawarkan solusi konkret terhadap isu-isu rakyat seperti isu harga barang kerana ianya selari dengan agenda kita selama ini dalam usaha untuk menoktahkan kemiskinan tegah. Kita hendak kerjasama ini disulam dengan satu tindakan kerja yang lebih kukuh di peringkat akar umbi tanpa meminggirkan nilai dan ideologi asas UMNO. Contohnya, isu-isu yang melibatkan kesucian agama Islam, UMNO tidak akan bersekalipun berkompromi dengan sebarang tindakan yang mampu menggugat kesucian agama Islam di negara ini. Kita akan sentiasa menjunjung fikrah dan asas penubuhan UMNO seperti yang termaktub dalam pasal 3.1 Perlembagaan Parti. UMNO akan kekal konsisten, menegak, mempertahan dan mengembangkan Islam sebagai agama persekutuan serta menghormati prinsip kebebasan beragama seperti termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Para perwakilan yang saya hormati sekalian, setelah kekalahan teruk dalam 2 pilihan raya umum yang lalu, kita semua harus menerima hakikat bahawa parti ini memerlukan masa untuk kembali kuat dan dihormati. Kita harus terima hakikat walaupun setelah sekian lama bekerja keras memajukan negara ini dan meningkatkan kualiti kehidupan rakyat, majoriti rakyat tidak lagi menyokong kita seperti yang dinyatakan oleh timbalan Presiden semalam. Kita juga harus terima hakikat segala tomahan, tuduhan serta fitnah bertubi-tubi yang dilemparkan kepada kita selama ini telah berjaya menghakis kepercayaan rakyat terhadap parti ini. Ianya seperti kata pepatah, panas setahun, lupus dek hujan sehari. Kita kini sedang melalui fasa pemulihan yang memerlukan masa dan ruang untuk kita kembali membina kekuatan. Dahulu, politik Malaysia tidaklah terlalu sukar untuk dijangka. Namun senarionya kini amat berbeza. Politik Malaysia sangat dinamik dan sentiasa mempunyai kejutan, sesuatu yang tidak pernah kita lalui. Oleh itu, kita harus menerima gabungan di dalam kerajaan perpaduan ini dengan berlapang dada. Kerana apa? Kerana kita ada peranan dan tanggungjawab. Kita perlu pastikan kestabilan politik, ekonomi dan sosial di negara ini dapat kita wujudkan di dalam kerajaan perpaduan. Ingatlah, kita bukan lagi sebuah parti yang dominan. Kita tidak akan bertanding semua kerusi. Kita perlu bermuafakat, kita perlu berkompromi demi membawa kemenangan kepada kerajaan yang kita dukung bersama. Seperti mana semua sedia maklum, kita bukan saja perlu memastikan kemenangan Barisan Nasional, tetapi juga membantu rakan-rakan parti dalam gabungan kerajaan memenangi kerusi masing-masing. Seperti mana kita mengharapkan sokongan yang sama daripada mereka. Ya, saya tahu, saya faham, ia memang sukar kerana sebahagian daripada parti dalam kerajaan perpaduan ini kita telah lama berseteru. Namun, dalam mendepani kesukaran ini, ingatlah pepatah Melayu. Tidak ada gunung yang tidak dapat didaki. Tidak ada lurah yang tidak dapat dituruni. Kebangkitan dan kejayaan ini bukanlah sesuatu yang mustahil untuk kita capai. Justru perhimpunan pada hari ini sangat penting untuk kita sama-sama mencari formula terbaik dalam usaha kita memberikan nafas baru kepada wanita demi meletakkan semula UMNO di persada negara. Saya ingin menyeru kepada seluruh jentera dan ahli wanita UMNO membulat tekad yang baru. Kekecewaan yang dulu
kesedihan yang lalu kita letak ke tepi. Kita ada tanggungjawab besar dan kita perlu mengorak langkah ke hadapan. Kita mempunyai pengalaman yang cukup luas. Dan apa yang kita perlu adalah kita sama-sama bangkit berjuang dan sama-sama membuktikan bahawa peranan wanita UMNO dalam menggerakkan jentera pilihan raya bakal memberikan impak dan sekaligus memberikan kemenangan dalam PRN yang akan tiba tak lama lagi. Hidup wanita! Hidup wanita! Hidup wanita! Para perwakilan yang saya hormati sekalian, sejak daripada dulu lagi, kita tahu dan kita sedar wanita merupakan tonggak penting dalam pembangunan negara. Sesiapa pun tidak boleh meremehkan peranan dan tugas wanita. Berdasarkan pengorbanan dan perjuangan selama ini, wanita perlu dan mesti dilihat seiring dengan peredaran politik ketika ini. Kita tidak mahu wanita sering diberikan portfolio yang tradisi, yang sekadar ada-ada saja. Kita tidak mahu wanita sekadar memanaskan kerusi di agensi dan GLC saja. Kita tidak mahu wanita sekadar dijanjikan dengan sejumlah bilangan kerusi sahaja. Sudah tiba masanya wanita diberikan peranan yang lebih besar. Kita mahu wanita diberikan peluang untuk menerajui kementerian yang lebih kanan. Kita mahu wanita diberikan jawatan-jawatan penting dalam agensi dan GLC. Kota 30%. Jangan lupa dan harap jangan sekadar janji kosong sahaja. Dan wanita tidak akan jemu untuk perjuangkan kota 30% ini sehingga ianya tercapai. Memang kita faham tuntutan ini hadir bersama dengan cabaran. Adakah kita telah bersedia, puan-puan? Kita mempunyai barisan yang cukup. Kita mempunyai barisan yang memenuhi kriteria yang boleh kita tonjolkan. Dan saya percaya kita boleh kalau diberi peluang. Dalam waktu yang sama, sudah tiba masanya wanita UMNO mempunyai satu institusi sendiri yang mampu, yang boleh mencokil potensi dan melahirkan calon-calon wanita yang boleh kita ketengahkan. Tak adalah nanti, mana ada calon? Ini tak ada calon. Minta maaf. Pengurusi Perhubungan Negeri ni ambil perhatian. Terutamanya pengurusi Perhubungan Negeri yang mana 6 PRN ni akan diadakan. Calon-calon, ramai calon wanita ni. Tapi kita wanita UMNO mesti bergerak ke hadapan. Evolusi politik wanita perlu kita beri lebih perhatian dan kita lebih moden dan lebih berkelangsungan. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, semenjak PAU yang lepas, wanita telah mula menggerakkan beberapa agenda pembaharuan penting dalam gerak kerja wanita, terutamanya dalam menghadapi PRN yang akan datang. Pertamanya, iltizam wanita untuk memodernkan gerak kerja JR yang telah dimulakan dengan pelaksanaan bengkel penambahbaikan gerak kerja baru-baru ini. Kedua, pengupayaan skuad sayang
sebagai gerakan amal bakti yang setara dengan agensi kesukarelawan lain sedang kita usaha dan kita perkembangkan. Ketiga, bagi menyelahkan potensi golongan wanita profesional dan memberi ruang untuk mereka menyumbang mengikut kebitaraan masing-masing, Sekretariat Wanita Profesional diteruskan dan ditambah baik pengisiannya. Keempat, bagi menguasai media digital agar menjadi lebih visible, relevan dan prominent, wanita telah menubuhkan Sekretariat Penerangan Media dan Digital agar wanita UMNO mempunyai pengaruh media sosial di pelbagai saluran digital. Kelima, data daripada JR merupakan bekalan data yang sangat besar dan komprehensif. Wanita akan menerapkan penggunaan teknologi big data analytic sesuai dengan peredaran zaman. Dan ianya akan kita laksanakan dengan penubuhan pusat data, network dan analisis atau singkatannya DNA Center. Ini seperti cadangan di dalam bengkel gerak kerja baru-baru ini. DNA Center akan berfungsi sebagai satu pusat data sehenti milik wanita yang akan melengkapkan parti dengan analisis dinamik dan multidimensi berkaitan 5 maklumat utama. Pertama, maklumat bilangan ahli dan jenterapati terkini. Kedua, maklumat kesiapsiagaan jentera berdasarkan portfolio. Ketiga, data pengundi terkini berdasarkan profil dan lokaliti. Keempat, kecenderungan pengundi yang diukur melalui kaji selidik dengan sampel yang saintifik dan empirical. Kelima, trend dan wacana politik berdasarkan isu dan polisi diraih melalui data lapangan, diintegrasikan dengan data points dari media sosial. Hasil analisis data ini sifatnya dinamik, bermakna ia boleh digunakan bukan sekadar untuk mengukur tahap sokongan, tapi juga untuk merencana strategi, menyusun message dan melaksana program yang benar-benar memberi impak yang semaksimal mungkin. Sementara itu, puan-puan, laporan Global Gender Gap daripada World Economic Forum ada menyatakan bahawa sekiranya potensi wanita diupayakan sepenuhnya, maka negara kita akan meningkatkan kadar KDNK sehingga 10% menjelang 2030. Jadi, dalam usaha untuk memajukan keupayaan wanita, KKDW melalui RISDA akan membangunkan pusat latihan TVET wanita yang pertama di Malaysia. Pusat latihan TVET wanita ini merupakan satu komitmen untuk meningkatkan kapasiti wanita melalui program-program upskilling, reskilling, multi-skilling dan future skilling di seluruh negara termasuk kawasan pinggir desa. Program ini telah pun dibincangkan bersama Yang Amat Berhormat Menteri sendiri dan akan dilaksanakan dengan sasaran 15,000 wanita di seluruh negara, puan-puan. Sidang perwakilan yang saya kasih sekalian, kalau kita hendak imbas kembali sejarah kemerdekaan negara, kita bermula dengan perpaduan. Seluruh negara membawa hasrat yang sama. Kita pernah makmur dan damai. Itulah konsensus nasional yang kita sepakati bersama ketika mencapai kemerdekaan. Namun, politik kepatian, politik perkauman telah menjauhkan kita daripada semangat Malaysia yang asal. Dan sesungguhnya, mengisi erti kemerdekaan itu lebih sukar daripada perjuangan untuk mencapai kemerdekaan.
tanpa kita sedari. Pergolakan politik yang berlaku pada hari ini memaksa kita untuk sekali lagi mengulangi konsensus nasional. Untuk kita mengisi erti kemerdekaan ini agar negara ini kembali stabil dan makmur. Inilah yang perlu kita usaha dan kembalikan. Inilah acuan kita dalam usaha untuk mengembalikan semangat Malaysia yang asal. Malaysia yang majmuk. Malaysia yang makmur. Malaysia yang muhibah dan Malaysia yang stabil. Saya sedar ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita laksanakan. Tapi sejarah telah membuktikan negara ini bangkit atas kesepakatan ini. Kita perlu menyuburkan semangat ini. Bukan hanya setakat kepada ahli parti, tapi semangat perpaduan ini perlu kita suburkan di kalangan masyarakat dan rakyat. Sahabat-sahabat sekalian, kita tidak punya banyak masa. Di hadapan kita ada cabaran yang besar, ada tanggungjawab yang perlu kita galas, ada amanah yang perlu kita pikul. Walaupun kita tewas, dan bukan tewas sikit-sikit puan-puan, kita tewas teruk. Hanya tinggal 30 kerusi, tapi alhamdulillah, parti kita masih diberi peranan dalam pembentukan kerajaan. Kita masih diberi ruang dan peluang untuk berbakti. Walaupun kini kita berada pada sokongan paling rendah, yakinlah, percayalah, selagi kita masih ada kesetiaan, selagi kita masih rasa cinta pada parti ini, insya-Allah saya percaya UMNO pasti akan bangkit dan kembali gagah. Dan percayalah, wanita adalah kelompok yang paling setia. Dan insya-Allah wanita akan memastikan bahawa UMNO ini akan kembali berkuasa seperti sebelum ini. Detik ini, jadikanlah ia sebagai detik terakhir. Tak ada sokongan yang lebih rendah daripada ini. Jadikan ia sebagai turning point kita. Pernah dulu ada satu parti yang cuma tinggal satu kerusi saja di parlimen. Tapi sekarang dah mengetuai kerajaan. Ini bermakna apa? Ini bermakna tidak ada yang mustahil. Apa yang kita perlu buat adalah kita perlu bangkit. Jadikanlah perhimpunan ini sebagai satu medan untuk kita kembali duduk semeja, memikirkan apa yang terbaik boleh dilaksanakan. Kita perkemaskan jentera, kita lakar jalur politik yang baru, kita tawarkan tawaran yang baru demi UMNO terus bangkit dan terus maju. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bangun ramai-ramai. Okey. Hidup wanita. Hidup wanita. Hidup wanita. Hidup UMNO. Hidup Barisan Nasional.